datang menjadi kesukaran. Jadi selepas pada itu kita menompang-nompanglah bangunan-bangunan yang mana-mana. Walaupun tidak mempunyai penempatan yang sedesa seperti mana fakulti dan jabatan-jabatan fakulti lain di UKM, pengurusan FTSM masih beroperasi dengan lancar walaupun pejabat dekan FTSM berada di aras bawah bangunan Fakulti Sains Matematik FSM. Kita duduk, saya bagi bawah kolong. Orang buat cerita Piramli duduk bawah pejabat dekan dan sebagainya. Masa saya tiba datang, kita patut ada bangunan sendiri lah, ya. Jadi ini mengambil masa yang agak lama. Cumanya masa kita mohon buat permohonan bajet untuk dapat bangunan tu, bangunan kita rancang, kita jangan buat bangunan komersial yang lama-lama ni. Kita buat bangunan tinggi, satu tingkat satu bidang, satu tingkat satu bidang. Pelajar, penyelidik, pensyarah duduk bersama-sama. Jadi dia ada sinergi yang kuat. Adalah usaha dibuat dan sebagainya, dan akhirnya dapatlah satu bangunan. Tapi masa tu tak boleh buat bangunan tinggi dengan bajet dan sebagainya, tempat pun tak sesuai. Jadilah bangunan 2-3 tingkat yang kita ada FTSM pada hari ini. Pada sesi 1997-98 pula, FTSM mendapat 4 lagi ruang makmal pengajaran, iaitu di Fakulti Sains dan Fizik Gunaan UKM. Pada masa itu, pensyarah-pensyarah FTSM yang belajar mula balik untuk berkhidmat. Kita tak tahu berapa profesor yang kita nak ada masa-masa tu kan. Tapi memanglah ada bilik-bilik profesor, bilik-bilik yang lainnya sama. Bilik associate profesor, pensyarah lain semua biasa. Dan tempat sokongan dia adalah calculation dia. Ya, berapa orang kaki-kaki seluruhan, so every square feet, ya, yang diperlukan ruangnya, begitu ya. Tapi kita bersifat demokratik. And then sini untuk pensyarah-pensyarah. Salam Semasa kita sejahtera. mengundi, ada bilik-bilik tu. Mohon para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing. Acara akan bermula sebentar lagi. Kertas tu. Sehingga tahun 1997, semua pensyarah menggunakan bilik masing-masing di fakulti asal. Pensyarah baharu yang dilantik dari Perpustakaan Tun Sri Lanang dipindahkan ke lokasi yang diubah suai setelah pejabat dekan FTSM berpindah ke bangunan Fakulti Kejuruteraan. Tabur kerja masa itu tidaklah mungkin sekaya sekarang lah. Yang kita buat betul-betul guna duit itu ialah kita guna untuk buat bangunan sementara. Sekarang dah dirobohkan, dipanggil KB. Itulah duit tu. Kita dapatlah kabin dan dapatlah penempatkan bilik-bilik pensyarah, termasuk bilik saya tu. Masa tu jadi bersyukurlah masa tu. Jadi bilik pensyarah dah banyak, boleh dibagi-bagi dalam kabin. Kemudian untuk menampung keperluan orang bertambah, pensyarah studi bertambah, kita cuba nak sewa buat benda ni dekat luar UKM sebab nak tunggu bangunan siap melambat. Dan masa itu kerajaan luruskan dibagi macam 1 juta untuk kita sewa, tapi atas nasihat pihak universiti kita buat bangunan nanti bagi blokai. Proses penstrukturan semula fakulti yang dilaksanakan antara tahun 2012 hingga 2018 adalah sebahagian daripada usaha universiti untuk mengoptimumkan sumber, meningkatkan kecekapan dan menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi serta perubahan dalam lanskap pendidikan tinggi. Kita wujudkan beberapa center. Kita ada syarta, kita ada KAIT, kita ada cyber security, dan kita pastikan bahawa pensyarah terlibat dalam pendidikan dan research. Dan tentang pembangunan pelajar itulah kita wujudkan istilah SIG, dan kita wujudkan juga konsep pembelajaran melalui pertandingan sebagai satu model pembelajaran di FTSM. Pelajar yang menyertai pertandingan, mereka berani untuk cakap, berani untuk menampilkan diri, menunjukkan diri dan sebagainya. Tentang infrastruktur, kita ada beberapa benda yang kita lakukan. Jadi kita wujudkan Innofarm supaya kita boleh bina usahawan. Yang kedua, kita dapat approach sebab Selangor, kita bincangkan dan mereka telah setuju untuk membiayai pembangunan sehingga kita dapat apa yang kita dapat sekarang.
kerana create geran-geran tertentu untuk guru-guru dan memberi kelonggaran dan membayar yuran-yuran penerbitan bagi guru dan sebagainya, yang mungkin pada sebelum itu saya pasti belum ada lah. Strategi boleh dilihat dengan lebih besar supaya platform tu kita besarkan. So bukan hanya ada satu cara. Yang ditawarkan di peringkat luar dan peringkat universiti tu berjalan macam biasa. Tapi gerak antarabangsa itu sangat penting. Fakulti kena bawa sebaik mungkin untuk mendapatkan gerak antarabangsa itu. FTSM mempunyai 3 pusat kajian, iaitu Pusat Kajian Softam, Pusat Kajian KAI dan Pusat Kajian Cyber, yang memainkan peranan penting dalam memastikan kewujudan dan reputasi FTSM melalui penyelidikan yang fokus dan berimpak tinggi. Nak bawa penyelidikan, salah satu bendanya memang kena melalui teladan. Yang keduanya definitely fakulti kena sacrifice berkorban masa di kalangan ahli pentadbir untuk membawa ahli-ahli di fakulti untuk bergerak bersama. So kita tak boleh bergerak dalam satu kumpulan kita ke depan dan kita tinggalkan ahli kumpulan lain yang ke belakang. Yang ketiga yang saya rasa yang perlu dilihat adalah cuba mencari inisiatif supaya nak pastikan bahawa setiap ahli fakulti walaupun tidak mengetuai sebarang grad di luar, tapi at least kita ada grad di peringkat universiti dan kita pastikan bahawa setiap ahli itu memang mengetuai sebarang grad. Projek-projek penyelidikan di FTSM seringkali mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan hasil yang diterbitkan dalam jurnal berprestij dan dipersembahkan di persidangan terkemuka di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Ahli di fakulti ini, dia ada pakar-pakarnya yang diiktiraf di peringkat global. Dia letak ke sebagai advisor ke, sebagai konsultan ke. So kepakaran itu memang ada di peringkat fakulti. Penyelidikan mesti ke depan. Dengan penyelidikan itulah yang kita akan menaikkan ilmu akademik kita. FTSM telah merangka satu pelan strategi globalisasi yang komprehensif bertujuan untuk memastikan fakulti ini terus relevan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kursus-kursus kita mestilah setara dengan apa yang dipasarkan atau digunakan di dalam industri. Yang kedua, saya melihat para pensyarah kita yang berkekuatan 90 orang mampu mempunyai bakat atau talent yang digilat supaya mengikut kali ukur industri di peringkat global dan juga di peringkat tempatan. UKM selaku universiti watan, universiti awam pertama boleh dikatakan cuba mengungguli program pengantarabangsaan. 3 daripada program adalah daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumatnya yang ditawarkan di Doha, Qatar, sehingga bulan sudah terdapat 80 permohonan. Begitu juga apabila ditawarkan nanti di Indonesia, di sini juga FTSM terkehadapan menawarkan program-program teknologi digital di Indonesia dan juga selepas ini ke China juga. FTSM pastinya berhasrat untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam bidang teknologi dan sains maklumat di peringkat global. Harapan saya kita perlu visibility lebih dari ini pada masyarakat dan juga perbuatan kita dalam entrepreneurship. Hadirin dan hadirat sekalian, mohon mengambil tempat dan sila letakkan phone pada mod senyap. Acara akan bermula sebentar lagi. Kuatkan sikit. Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nurhizam Safi'i Muhammad Sattar, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat bersama Div-Div kehormat, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin mohon kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan Varsity Kita. Hadirin dipersilakan duduk. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nurhizam Safi'i Muhammad Sattar, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rizwan Yaakob, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan dan Industri. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Halimah Badio Zaman. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teknologis Dr. Tengku Muhammad Tengku Sembuk. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Aziz Deraman. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdul Razak Hamdan. Yang berbahagia Profesor Dr. Salwani Abdullah, Timbalan-Timbalan Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Penolong-penolong Dekan Fakulti, Pegawai-pegawai kanan Fakulti, Div-Div Jemputan serta warga FTSM yang saya hormati sekalian. Indah berbalam, si awan petang berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam, selamat datang. Salam sejahtera pembuka bicara. Salam sejahtera dan salam madani. Saya Dr. Wan Dip selaku juru acara majlis pada hari ini mengucapkan selamat datang ke Forum Pengkisahan Penyubuhan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat dengan tema 3 Dasawarsa Evolusi Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Untuk makluman hadirin, 1 Oktober yang lalu genaplah 30 tahun penubuhan FTSM. Sehubungan itu, forum ini dianjurkan khas sempena sambutan Jubli Mutiara FTSM bagi menyusur kembali perjalanan dan perkembangan fakulti.
Sebuah video dokumentari pengkisahan FTSM turut disediakan dan akan ditayangkan dari semasa ke semasa bagi menyemarakkan suasana sambutan Jubli Mutiara FTSM. Untuk makluman, video ini mendapat sentuhan istimewa daripada Encik Haikal Fadzil, alumni FTSM yang juga memenangi anugerah Seri Angkasa 2016. Bagi memohon keberkatan di majlis pada hari ini, majlis menjemput Dr. Zainal Rashid Mahayuddin untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berhimpun di sini dengan penuh kesyukuran di atas nikmat-Mu yang tiada terhingga. Sempena 30 tahun Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat ini, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau memelihara dan memberkati perjalanan fakulti ini. Kurniakanlah kami kekuatan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kami dengan penuh integriti dan dedikasi, agar kami dapat bersama-sama memastikan kelestarian fakulti ini untuk generasi yang akan datang. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, lindungilah kami, Ya Allah, daripada sebarang bala dan musibah, daripada rasuah serta perkara-perkara yang boleh memudaratkan agama, bangsa dan negara. Berikanlah kami kebijaksanaan dan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap perkara yang kami lakukan. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara pihak pentadbir, kaki tangan dan juga pelajar di fakulti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Dr. Zainal atas bacaan doa tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nurhizam Safi'i Muhammad Sattar, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Universiti Watan dan salam Madani. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rizwan Yaakob selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Halimah Badiul Zaman. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teknologis Dr. Tengku Muhammad Tengku Sembuk. Yang berbahagia Prof. Datuk Teknologis Dr. Aziz Draman. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdul Razak Hamdan. Yang berbahagia Prof. Dr. Salwani Abdullah, Timbalan-timbalan Dekan, Ahli Pengurusan, Pegawai-pegawai kanan Fakulti, Div-div jemputan, serta warga FTSM yang saya hormati sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini bagi meraihkan satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat yang kini genap
30 tahun. Bagi saya, ini bukan sekadar sambutan ulang tahun, tetapi satu peluang untuk kita mengenang kembali pencapaian yang telah ditempa sepanjang 3 dekad yang penuh dengan cabaran dan kejayaan. Fakulti ini telah melalui banyak perubahan selari dengan perkembangan teknologi pesat dalam dunia digital. Hadirin dan hadirat sekalian, sepanjang 30 tahun, fakulti telah berkembang menjadi sebuah pusat kecemerlangan ilmu yang menjadi peneraju dalam bidang teknologi dan sains maklumat di peringkat kebangsaan dan negara. Sejak penubuhannya, fakulti telah berjaya melahirkan ramai graduan yang bukan sahaja berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat, tetapi juga berdaya saing dan inovatif dalam menghadapi cabaran global. Antara pencapaian yang patut kita banggakan adalah penyertaan aktif fakulti ini dalam penyelidikan inovatif dan berkualiti tinggi. Pelajar FTSM bukan sahaja aktif di aktiviti dalam negara, malah turut memenangi anugerah global. Contohnya Global Student Leadership Summit di luar negara, Turki baru-baru ini. Di samping itu, 4 pensyarah kita telah tersenarai di dalam top 2% Elsevier Scientist 2024. Tahniah kita ucapkan, ya. Dahulu pelajar kita hanya pelajar tempatan, namun kini kita menjadi tumpuan pelajar antarabangsa. Apabila kita sertai program Carnival Jom Masuk UKM di Dekta bulan lepas, kita terpaksa menolak permohonan masuk ramai kerana kuota yang tinggi. Maknanya FTSM ini menjadi tumpuan dan pilihan pelajar tempatan maupun antarabangsa. Perkembangan ini membuktikan bahawa fakulti bukan sahaja komited dalam melahirkan graduan yang cemerlang, di mana graduate employability, kebolehpasaran graduan mencecah 94.5% bagi tahun 2023. Jadi ini sangat tinggi, ya. Ianya menyumbang kepada pembangunan ilmu dan teknologi yang lebih maju. Hari ini, ketika kita meraihkan pencapaian masa lalu, kita juga harus memandang ke hadapan. Dunia teknologi maklumat sedang berkembang dengan sangat pantas. Bidang-bidang baru seperti, sebenarnya dah lama, kecerdasan buatan, sains data, blockchain dan keselamatan cyber menjadi tumpuan utama. Sebagai sebuah fakulti yang menjadi pemangkin kemajuan teknologi Malaysia, kita tidak boleh leka. Sebaliknya, kita perlu terus bergerak seiring dengan perkembangan ini, memperkukuhkan kurikulum akademik, mempertingkatkan kerjasama dengan industri dan merangsang inovasi dalam penyelidikan. Ambil cakna perkembangan pusat teknologi. Ingat kata-kata futurist Alvin Toffler, learn, unlearn and relearn. Pada masa yang sama, kita perlu memberi perhatian kepada aspek-aspek penting yang tidak bersifat teknikal semata-mata. Dalam mendepani era digital, kita juga perlu memastikan nilai-nilai integriti, etika, adab dan tanggungjawab sosial tidak dilupakan. Memetik kata-kata Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir, otak dan watak. Ini term baru juga, ya. Otak dan watak perlu seiring. Para pelajar kita perlu dibekal bukan sahaja dengan kemahiran teknikal, tetapi juga dengan nilai-nilai murni sesuai dengan motto UKM, ilmu, mutu dan budi, yang membimbing mereka untuk menggunakan teknologi demi manfaat masyarakat, negara dan dunia sejagat. Hadirin dan hadirat sekalian, fakulti tidak akan mencapai kejayaan yang kita tempa pada hari ini tanpa sokongan dan kerjasama yang utuh dari berbagai pihak. Saya ingin merakamkan penghargaan tinggi kepada semua profesor, penyelidik, pensyarah, mantan-mantan warga, kaki tangan pelaksana serta pelajar yang telah memberi komitmen tidak berbelah bagi dalam memastikan kecemerlangan. Terima kasih kepada para alumni yang nampak ada yang hadir pada hari ini, yang terus membawa nama baik fakulti di seantero dunia, menjadi duta teknologi dan inovasi yang kita banggakan. Seterusnya mengharumkan nama FTSM. Buktinya, kita tersenarai dalam QS ranking by subject top 100 untuk Artificial Intelligence dan Data Science bagi tahun 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan industri seperti Sirim Berhad, Smart Selangor,
delivery unit yang menyumbang kepada bangunan renovasi ini, dan banyak lagi yang telah memberi sokongan melalui berbagai bentuk kerjasama. Sebenarnya sinergi antara fakulti dan industri adalah penting bagi memastikan ilmu yang kita sampaikan di bilik kuliah adalah selaras dengan keperluan dan cabaran sebenar dunia pekerjaan. Ini dapat kita buktikan dengan penganugerahan Premier Digital Tech Institution oleh MDEC pada tahun 2024. Jadi sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada semua. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan tahniah kepada pasukan Hejim FTSM yang diketuai oleh Timbalan Dekan Hejim Prof Madya Dr. Rizwan Yaakob atas kejayaan merealisasikan hasrat mengadakan forum pengkisahan FTSM ini serta menghasilkan video pengkisahan 30 tahun penubuhan FTSM. Inisiatif ini dimulakan oleh pasukan Hejim pada tahun 2022 yang juga menghasilkan buku 30 tahun penubuhan FTSM. Telah juga berjaya direalisasikan. Bayangkan ya, mereka tak tidur siang malam, Sabtu Ahad kerja, pukul 12 malam datang lagi. Jom kita pun datang juga kan, tengok saya tahniah lah, saya ucapkan kepada semua, terutama video ni alumni kita, Encik Haikal, mana dia angkat tangan? Ada kat belakang. Itu dia, bangun. Ini dia yang menang tadi anugerah angkasa sebagainya. Memang free of charge bantu video yang ada lah. Terima kasih. Saya ucapkan semua yang terlibat sama ada secara langsung tak langsung atas dedikasi dan usaha dalam menjayakan semua inisiatif ini untuk kita semua sebenarnya. Okey, kalau tidak dipecah ruyung manakan dapat sagunya. Terima kasih kepada semua jawatankuasa induk sambutan 30 tahun fakulti yang diketuai oleh Prof Madya Dr. Nur Fazidah Elias. Mana dia? Ada? Tanpa jawatankuasa ini yang kerja siang malam, buku salah 21 page pun kita minta printer ubah balik, video salah kita edit, kita tak kira lah, kita bayar kan. Tanpa jawatankuasa ini tiada program seperti forum ini. Tahniah dan syabas untuk semua. Sebagai penutup, saya ingin menyeru agar kita semua terus berusaha ke arah kecemerlangan yang lebih tinggi. Kejayaan selama 30 tahun ini adalah satu pencapaian yang besar. Namun, ia juga merupakan satu permulaan kepada perjalanan yang lebih mencabar dan jauh. Saya percaya dengan usaha yang berterusan, inovasi yang tidak henti serta semangat kerjasama yang erat, fakulti akan terus menjadi peneraju dalam bidang teknologi di peringkat kebangsaan dan global. Ingat, menjulang ilmu ke langit, mengakar budi ke bumi dan menyulam mutu insani. Tajuk buku lah, nanti boleh tengok. Semoga dengan forum ini kita dapat merenung sejenak pencapaian yang telah kita capai dan pada masa yang sama merangka langkah-langkah untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Buah cempedak enak rasanya, buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja ucapan saya, diharap dapat manfaat semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan forum pengkisahan 30 tahun FTSM Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nur Hizam, Dekan FTSM di atas ucapan sebentar tadi. Kini tibalah masa ke acara kemuncak iaitu Forum Pengkisahan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Majlis dengan ini menjemput Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdul Razak Hamdan, Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teknologis Dr. Tengku Muhammad Tengku Sembuk, Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Aziz Deraman, Yang berusaha Profesor Madya Dr. Yazrina Yahya untuk mengambil tempat di atas pentas bagi memulakan Forum Pengkisahan Penubuhan FTSM 3 Dasawarsa Evolusi Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan sesi forum, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Yazrina Yahya selaku moderator forum. Majlis mempersilakan.
Assalamualaikum. Terima kasih pengerusi pengacara majlis Dr. Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama kalinya saya nak cakap duduk di atas pentas bersama profesor-profesor tersohor saya yang menjadi guru didik saya semenjak saya dah 29 tahun ya di fakulti sebenarnya. Memang saya rasa sangatlah teruja, terharu, takut pun ya. Okay, sebab selama ni saya tak pernah duduk bersama mereka di atas pentas, apatah lagi yang saya tahu bila masa belajar dahulu nak dapat grade tu jumpa mereka lah kalau ada apa-apa hal kan. Tapi pada hari ini saya amat bertuah dan kita amat bertuah di dalam dewan ini untuk bersama-sama 3 orang profesor saya anggap ulung ya dalam bidang IT dan juga kepada profesor-profesor dan juga kakak-kakak yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Kat sini kita ada Kak Nyonya, Kak Dida, ada saya punya supervisor Prof Mat Yusof, ya, Datuk Halimah, supervisor saya juga Datuk Mat Jam, Prof Sawani, Kak Nora dan juga ada alumni yang di belakang tu. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Okey, panjang tak? Okey, now kita berada di atas pentas, saya berada di atas pentas ini untuk membincangkan mengenai 30 tahun evolusi FTSM. Tapi sebelum itu, seharusnya saya memperkenalkan sebab pada pagi ini kita juga berada di Facebook Live. Jadi untuk orang, individu ataupun alumni yang berada di dalam Facebook, yang melihat melalui Facebook ya, terima kasih. Jadi saya perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ni, yang kacak, ya kacak lah. Alright, Profesor Emeritus Dr. Abdul Razak Hamdan. Dia ni nak kata satu kampung, tak satu kampung, tapi satu negeri kampung lah. Ya, berlahir di Johor pada hari Jumaat. Alhamdulillah. Ya, siap-siap hari lagi, hari Jumaat. Okey, dan of course namanya pun dah Profesor Emeritus. Jadi dia lahir agak-agak, boleh agak lah umurnya berapa. Ya, dia juga merupakan dekan pertama dan dekan yang keempat FTSM. Berkhidmat sebagai dekan daripada tahun 1994 sehingga 2000 dan dari 2007 hingga 2012. Ya, Prof Razak, right, pernah banyak dia punya usaha dan jasa. Saya tak boleh, CV-nya panjang. Alright, jadi kalau lihat di situ, di skrin tu ada tertulis anugerah pencapaian kejayaan bermula pada tahun 1975. Saya masih umur 4 tahun. Pada ketika, belum, 3 tahun lebih pada ketika itu. Ya. Now, beliau banyak terlibat dalam pembinaan sistem di UKM terutamanya dan kemudian dia juga jadi banyak perunding IT serta ahli jawatan kuasa untuk universiti-universiti awam di Malaysia. Ya. Now, pada 11 November 2018, alright, Prof Razak telah dikurniakan Profesor Emeritus dalam bidang kecerdasan buatan. Dan untuk makluman semua, Prof Razak adalah dekan yang temu duga saya pada saya bekerja. Ya, Prof yang temu duga saya ingat lagi. Dan saya ingat lagi kata-kata Prof masa temu duga. Prof cakap, kenapa ambil Yazrina? Sebab Prof membayangkan saya akan menggantikan arwah Kamur Razuman Matasha. Kalau the seniors yang di sini ingat, ya, arwah KM yang saya panggil adalah guru saya juga. Itu saya ingat Prof Razak cakap tu. Dan agaknya jadilah macam tu sebab banyak cakap. Okey, yang kedua, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teknologis Dr. Tengku Muhammad Tengku Sembuk. Kita boleh lihat ya, dengan rambutnya yang putih itu memang gaya Profesor Emeritus. Ya, dia merupakan dekan kedua FTSM, iaitu pada tahun 2000. Beliau ni peringkat umur lebih kurang sama sebenarnya Prof Razak dengan Prof Tengku. Beliau dilahirkan dalam bulan Jun tahun, tak apa ya Prof, saya sebut tahun Prof, tahun 53. Tahun 53 di Kuala Terengganu. Tapi masih kacak lagi, tengok dia tegap lagi, masih bekerja lagi. Saya tahu sebab bilik Prof Tengku di atas floor bilik saya. Kadang-kadang dia datang, dia jengah, dan kadang-kadang bila tengok bilik dia menyala, Prof Tengku datang bekerja lah tu. Jadi bayangkan, dengan walaupun dia telah bersara dah jadi Prof Emeritus, beliau masih lagi menyumbang kepada UKM. Now, beliau Prof Tengku ini
beliau belajar dahulu, mendapat bachelor di United Kingdom, kemudian dia balik bekerja dengan Jabatan Perdana Menteri, ya. Dan kemudiannya beliau menyambung pengajian PhD di Glasgow University dan akhirnya menyertai UKM. Dan sepanjang kejayaan akademik beliau telah menerbitkan banyak kertas ilmiah. Sebab itulah dia adalah seorang Profesor Emeritus. Alright, dan juga banyak memberi kepakaran dalam bidang penggubalan kurikulum. Ya. Now, di sebelah hujung sekali tu yang masih segak, ya, Profesor Datuk Teknologis Dr. Aziz Rahman. Beliau merupakan dekan ketiga FTSM yang berkhidmat pada tahun 2001 hingga 2007. Prof Tengku dengan Prof Aziz satu kampung. Taklah kampung betul, kampung negeri. Ya, dua-dua dilahirkan di Terengganu. Ya, di Terengganu, dan beliau juga belajar mendapat sarjana sama universiti dengan Prof Tengku, ya, di Glasgow University. Ya, dan juga PhD-nya di Manchester. Prof Tengku, Prof Aziz, mereka memulakan kejayaan mereka sebagai juru analisis sistem. Kalau dahulu kami yang pelajar-pelajar UKM bila tanya graduate nak kerja apa? Oh, juru analisa sistem. Oh, juru analisis sistem. Sekarang tak, jadi TikToker ataupun YouTuber. Ya. It's, berbeza sekali zaman sekarang. Nah, beliau telah banyak menyelia pelajar sarjana, kedoktoran. Beliau juga pernah menjadi Timbalan Net Chancellor UMT dan juga akhirnya VC UMT. Ya, itu pencapaian oleh Profesor Teknologis Datuk Aziz Rahman. Ya, now cukup dah kita punya pengenalan panjang lebar. Kalau nak baca semua, saya rasa sampai tengah hari pun tak habis. Ya, CV mereka sangat panjang. Jadinya kami di atas pentas hari ini untuk membicarakan mengenai FTSM, evolusi 3 dekan yang saya anggap individu-individu penting yang menyebabkan tertubuhnya dan yang membangunkan FTSM, yang mengambil bakat-bakat ke dalam fakulti sehinggalah fakulti berjaya seperti hari ini. Ya, dan kita ingin lihat, jadi masa berbeza sekarang. Okay, semasa dahulu ketika saya masih ingat lagi, ya Prof, kalau Prof ingat dulu kita duduk, kita bermula dengan pusat pengajian kuantitatif. Kita bermula dengan unit, betul? Ya, betul Dato' Aziz. Kami panggil pusat potong kepala. Saya masuk tahun 1, mereka kata, Yazrina, habislah kepala you kena potong. Sebab dia PPK, pusat potong kepala. Sebab ramai yang gagal. Nak dapat first class jangan mimpi. Betul, itu sejarahnya. Kemudian daripada PPK dia berpindah kepada FSMK, Fakulti Sains Matematik dan Komputer. Ketika itu kami masih lagi di bangunan lama, kan Prof? Ya, dekat sebelah library, bangunan pusat matematik sekarang. Ya, ada yang duduk di bawah kolong tu. Memang daif lah kiranya. Makmal pun saya ingat lagi. Mungkin tak ramai, bukan makmal seperti sekarang. Dan akhirnya selepas FSMK kita pergi kepada nama Fakulti Teknologi Sains Maklumat sehingga kini. Daripada jubah berwarna ungu yang kongsi bersama Fakulti Sains, kan Puan Suzy, kita graduate jubah warna ungu ketika itu. Sekarang ini jubahnya dah berwarna merah, nak kata merah jambu, bukan merah jambu, tapi it's dusty pink. Ya, ya, dusty pink, more of a dusty pink. Jadi itu evolusinya. Untuk yang hadir pada pagi ini, yang mana the seniors ataupun alumni ataupun pensyarah-pensyarah yang sekarang dah bersara, kakak-kakak semua, kita faham kenapa, ya, FTSM ditubuhkan. Tapi kita nak tahu juga serba sedikit mengenai sejarah penubuhan. Kenapa ditubuhkan FTSM? Padahal ketika itu kita dah Fakulti Sains Matematik dan Komputer. Jadi saya ajukan soalan ini kepada mana-mana panel yang ingin menjawab, Prof Razak ke Prof Tengku atau Prof Aziz, kenapa tertubuhnya FTSM, Prof? Apa spiritnya, hasratnya itu supaya yang ada di Dewan ni, yang pensyarah-pensyarah yang ada ni, mereka faham kenapa. Sebab kita perlu tahu sejarah. Kalau tidak, dia kekal hanya sebagai nama saja. Mungkin Prof Tengku? Okey, sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pertama kali menjemput saya kemari. Nostalgia lama. Nostalgia lama, Prof. Ya. Okey. Tubuhnya kalau teringat saya lah, ya. Mungkin saya sebaya dengan Prof. Ponyonya mungkin saya tahu. Okey, ada Jawatankuasa Pendidikan Negara, something like that. Saya lupa nama sebenarnya. Jawatankuasa Pendidikan Kebangsaan Negara macam itu, bermesyuarat supaya semua universiti kena ada fakulti ICT pada masa itu, ya. Dan kita bermesyuarat di USN, ya, Prof. Zahrin, Prof. Maskuri dan beberapa orang lagi, dan menentukan apakah kurikulum, ya, subjek-subjek khusus-khusus yang perlu ada dalam sains komputer pada masa itu. Ya, satu lagi, ya, memang berkembang daripada sebagai sebuah jabatan, ya, unit statistik dan komputer di bawah Fakulti Sains, ya. Lepas tu kita jadi Jabatan Sains Komputer, kan, di bawah Fakulti Sains Matematik dan Komputer. Lepas tu memang berkembang, ya, sehinggalah kita menubuhkan fakulti sendiri. Masa itu TNCA adalah Prof. Syarif Mazim, ya, dia memanggil saya dan Prof. Datuk Alimah, ya, perlu kita wujudkan sebuah fakulti, ya. Namanya kemudian itulah, ya, oleh kerana pertama kali kehendak kerajaan, ya. Daripada situ kita ditubuhkan fakulti, maka universiti lain pun ikut serta penubuhan itu, ya. Jadi kiranya fakulti FTSM ini adalah fakulti ICT yang dianggap pertama, ya, Prof, ataupun yang pioneer lah, ya, pioneer di Malaysia sebab di atas permintaan kerajaan. Jadi we have the honour basically as UKM fakulti IT. Now saya nak tanya pada Prof Razak dengan Dato' Aziz lah, Prof Aziz. Sebab sebelum ini kalau saya terangkan tadi, seingat saya masa saya masuk fakulti pada tahun 1991, kami duduk di bangunan fakulti Pusat Pengajian PPK itulah. Ya, tapi sebelum itu dia berada di Lembah Pantai, bukan? Semasa unit ataupun masa mula-mula baru ditubuhkan. Masa itu saya rasa Prof Mak Yusof ada di Lembah Pantai, Prof Tengku. Jadi bagaimana, ya, perbezaan ketika itu? Sebab masa itu kecil je unitnya, dari segi pengambilan tenaga pengajar, okey, pembelajarannya bagaimana? Sebab kita nak imbau kembali bukan apa, supaya orang tahu betapa bezanya, betapa bertuahnya, ya, yang kita ada sekarang, bangunan tersegam indah, okey, fasiliti yang baik dibandingkan dengan yang ketika itu. Prof Razak, bagaimana Prof Razak masa di Lembah Pantai itu? Cuba boleh ceritakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada fakulti yang menjemput kami untuk mencerita sejarah. Ini bukan subjek sejarah. Tapi ada seorang ahli sejarah, dia kata kalau kita tak tahu sejarah, kita akan hilang punca lah. Sebab banyak buku-buku manuskrip Melayu yang telah dikatakan tenggelam dalam kapal, tapi sebenarnya orang Inggeris sembunyikan buku-buku tu supaya kita tak tahu sejarah kita. So, tapi zaman sekarang kita dah boleh merekod sejarah. Sebab ada pada masa saya buat PhD di UK, dia buat projek Doomsday, lebih kurang macam itulah. Dia rekod semua untuk, dia kata manalah tahu berlaku apa-apa peperangan dan sebagainya, masih ada peninggalan sejarah. So berbalik kepada kita bermula, memanglah bila kita berpecah-pecah, kita bermula dari kecil. Unit statistik pun dan sains komputer pun berasal daripada Jabatan Matematik. So dia bermula kecil. Tidaklah kita bermula yang besar.
macam orang baru kahwin lah, dia rumah kecil, sewa bilik. So ini pun macam tu jugalah, dia kecil. Kita pernah memang sekali dengan Jabatan Matematik, kalau di pantai tu, bila tubuhkan unit sains statistik tu, kita berada di library. Library di Jalan Pantai. Sekarang ni jadi maktab perguruan saya rasa. Maktab perguruan persekutuan kata silap saya. Ada library yang dibangun tu. So kalau kita nak bercakap library tu, kita panggil je, tak payah pakai telefon je, sebab semua dia open air atas. So kita jerit dia, Prof Tengku apa. Kerja kalau Prof Dr. Syarif berbual aja, semua pergi minum kopi. Sebab dia tahu dah suara dia, semua bertumpu dan kita bincang. So masa tu Prof Mat semua ada lah yang datang dan diambil. So kami ni semua diambil oleh Prof Syarif, Prof Arwah, Prof Najib. So Prof Najib yang ambil kita orang pertama, dan itulah. So bila kita pindah sini, kita pindah dengan Fakulti Sains berpecah 3. So salah satu ialah Pusat Pengajaran Kuantitatif. Sekarang Fakulti Sains dah gabung balik. So kemudian kita keluar balik, yang macam Prof Tengku cerita, kita keluar balik jadi fakulti. Pun bila kita keluar tu, kita bermula kecil balik. Macamlah cerita apa ni, kita duduk daripada bangunan tu, kita pindah ke bawah. Bila pusat komputer pindah ke bangunan baru, kita ambil kawasan dia. Itu pun tak muat lagi, kita tumpang bawah, kita panggil bawah kolong lah, bawah kolong Fakulti Kejuruteraan. Sekarang surau. Saya rasa sekarang surau dia Fakulti Kejuruteraan. Dan kita sempat buat bangunan kabin. Sekarang pun kabin tu dah roboh. Sebab saya rasa dah dirobohkan sebab mungkin tak selamat lagi lah. Akhirnya kita pindah sini. So ini bangunan ni, kita ramai tim. So ada yang fokus pada bangunan, ada fokus pada program akademik. So orang yang fokus pada bangunan ni ialah pada masa tu banyak pada Prof Rahman Abdullah ataupun Prof Ara. Masa tu dia banyak fokus kepada bangunan. Kemudian bila Prof Ara pencen, Prof Datuk Alimah menguruskan bangunan. So kita bagi-bagi tim. Tak mampu saya nak buat semua. So kebanyakan saya masa tu lebih fokus pada pembangunan manusia. Sebab masa tu kita ambil ramai. Sekali yang batch Prof Zahidin tu berapa ramai? 20 orang ke berapa? 20 orang kita ambil semua sekali. Semua kebanyakan graduate UKM. Graduate pada fakulti kita ambil sekali. Memang ramai lah masa tu. Saya rasa sekali dengan Prof Ibrahim ke sekali. Saya pun tak ingat. Memang kita ambil ramai lah. Itu yang terpaksa buat kabin untuk kita. Tapi untungnya kabin tu dia sebelah kantin ni je. Senang je. Dia tengok ramai orang, kita turun bawah je. Jadi itu adalah kelebihan. Dan ofis FTSM pun sebelah kantin je dulu. So itulah kita telah merasa zaman-zaman yang sangat kecil, sangat daif lah. Saya rasa kalau kita ambil Malaysia ni macam kita kat Sarawak, Sabah lah pada masa itu. Berbanding dengan Kuala Lumpur sekarang yang begitu hebat. So sekarang kita dah mungkin berada dalam Kuala Lumpur, Cyberjaya. Jadi pembangunan fizikalnya saya rasa dah sudah ke depan lah. So itu tumpuannya kita berbeza-beza pada setiap tahun. Jadi tahun pertama tu kita konsentrasi 10 tahun yang pertama mungkin banyak kita ambil staff dan kita banyak tumbuh fizikal. Kita konsentrasi 1-2 program aja pada masa itu. So mungkin cukuplah untuk Prof Aziz sambung. Prof Aziz, tadi kita dah dengar panjang lebar daripada Jalan Pantai pindah ke bangunan matematik
Ya, sebab saya masih ingat lagi, memang betul di bahagian bawah pusat komputer dahulu kecil aja. Di situlah diletakkan pensyarah, kemudian pindah ke engineering. Saya ingat lagi di bahagian jabatan Datuk Halimah, Prof Mat Yusof, Prof Aziz, Prof Tengku semua dekat bawah itulah yang berkumpul. Tapi walaupun kecil meriah pada ketika itu. Dan pada masa saya ingat lagi pensyarah-pensyarah, kami kenal pensyarah-pensyarah semua ikut akronim. Kita tak panggil nama. Kita panggil MY, Prof MY, Prof ERH, Prof TMTS, Prof ED, ya, semua ikut nama, tak ada nama penuh. Tapi nama panggilan dan timang-timangan pada ketika itu. Jadi kan Prof Aziz, Prof Razak dah bercerita mengenai bagaimana kita pindah dari satu bangunan ke satu bangunan. Prof Tengku dah ceritakan sejarah kenapa FTSM ditubuhkan. Untuk Prof Aziz pula, apa dia yang Prof Aziz paling ingat, liputan ataupun peristiwa yang paling terkesanlah di hati sebelum tertubuhnya FTSM. Kenangan yang paling Prof ingat sekali, yang boleh diceritakan kepada semua ahli-ahli yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada dekan dan sahabat yang lain lah jemput saya jauh daripada Terengganu ni. Soalan saya yang paling susah rasanya. Tapi saya nak tompan jawab soalan pada Prof Tengku tadi. Kan, kenapa saya duk ingat FTSM ditubuhkan dulu sebab nak lari daripada matematik. Saya duk rasa macam tu je. Mungkin juga kot sebab dah lama kan, sejak daripada unit statistik tu. Itu untold story. Untold story. Tak boleh rekod lah. Boleh rekod. Sebab saya sebagai pelajar di lembah pantai tu, ya, di sana, dan saya present projek akhir saya dengan supervisor saya, Prof Razak. Saya ingat projek saya tu sistem keselamatan kenderaan. Masa tu hanya buat kamera tipu-tipu je, ambil nombor plate, kan, masuk UKM ni boleh check semualah. Saya dah ingat gitu je. 20 tahun selepas tu baru jadi betul. Masa tu angan-angan memang buat simulasi macam-macam lah. Interesting. Jadi daripada tempat kecil seperti Prof Razak tu sehingga kita berpindah ke Kolong. Saya ingat jadi Kolong tu, ya. Jadi kalau saya rasa yang saya duk ingatnya, yang tadilah saya sebut, mungkin dah lama tie up dengan matematik tu, macam mana berpisah tu, ya. Itu saya ingat satu motivasi saya. Memang untold story lah ni agaknya, saya rasa. Tetapi yang kita tak sedar macam mana sebahagian matematik sebenarnya berpindah kat situ. Jadi memaksa penubuhan computing industri, komputeran industri, mencari-cari bidang apa yang boleh fit matematik ni, saya rasa. And then also dengan Prof Halimah sekali daripada pendidikan kan. Jadi gabungan itu saya ingat unik untuk FTSM ni. Sebab tu nama dia saya rasa dah 30 tahun bertahan tau, tak ubah-ubah. Saya rasa orang lain di tempat lain banyak yang berubah, tapi kita agak kukuh kerana ada integrasi bidang. Kalau nak kita kata teknologi ada, yang industri tak dimungkin, computer science ni sentiasa duduk di tengah-tengah, ya? Dan di sebelah artsnya ataupun bahagian social science yang ada sikit elemen tu. Jadi saya rasa blend yang sangat bagus dan dia dapat bertahan sampai hari ni, ya. So kita harap nama ni akan terpahat sehingga 100-200 tahun lagi tu, sehingga kewujudan dunia ni berterusan. Jadi saya rasa bila tertubuhnya, bila dah makin ramai, kadang-kadang masa tu kita rasa, saya ingat Puan Marini, ya, Puan Marini kata dulu, dia kata bila dah ramai, dulu seronoknya dia kata sebab kita dalam 20 orang pensyarah kenal by heart semua orang.
Tapi bila dah naik masa tu 40 ke 60 gitu, oh dah ramai dah tak berapa kenal. Apalagi sekarang agaknya ramai dah tak kenal pensyarah pun kan, yang baru masuk keluar sebagainya. Tapi tak apalah, dia berkembang begitu kan, sangat bagus. Jadi saya rasa persediaan kita untuk sebelum penubuhan tu keadaan yang biasa, iaitu kita nak berkembang kan, kita nak berkembang, nak jadi bidang dan sebagainya. Dari segi itulah. Itu sajalah saya ingat pandangan saya. Okey. Tambah Prof Tengku. Saya tambah sikit ya. Untold story oleh kerana Prof Dato' Aziz mulakan. Itu satu daripada sebabnya yang tidak dicatat mana-mana. Memang tu saya tambah sikit. Saya masa itu Ketua Jabatan Sains Komputer. Apabila mula kemasukan pelajar, pelajar memohon, ramai yang memohon nak ambil computer science. Dia good student, tapi kurang yang memohon so itu matematik. Tapi masalahnya pada masa itu the good student pergi ke matematik. Itu satu pada sebabnya. Jadi ada yang datang jumpa saya, nak tukar kepada sains komputer, tak dapat. Itu one of the reason. Untold story. Jadi selalu ramai saya ingat pergi good student yang mahu sains komputer pergi ke matematik. That's one of the reason. Sekarang ni ramai orang nak masuk computer science, ICT daripada engineering. Mula 2 tahun yang lepas, dulu the good student pergi ke matematik. Sekarang ni UI pun ramai pergi ke KICT. So this intake 400 orang diambil. Betul. Kalau kita lihat kepada pengambilan pelajar pada dahulu kala masa saya masuk pun, Prof, saya ingat lagi, saya ada pilihan nak masuk matematik atau sains komputer. Lepas tu fikir nak jadi apa kalau masuk matematik, nak jadi apa sains komputer. Tapi matematik was very challenging at that time. Itu yang ramai pelajar-pelajar yang bagus yang memilih pada ketika itu, sebab sains komputer tu satu perkara yang kami rasalah ketika itu, apalah nak jadi nanti keluar buat komputer, pening. Matematik tu mungkin kita boleh jadi cikgu kot. Itu yang some of the good students prefers to go to the mathematics at that time. Tapi sekarang masa berubah. Jadi kita dah lihat, kita dah dengar tiga-tiga ahli panel profesor ni menceritakan mengenai sejarah penubuhan FTSM. Jadi masa penubuhan itulah Prof, tiga-tiga Prof ni saya mohon, masa penubuhan, sebab Prof tiga-tiga ni adalah dekan. Apa dia hasrat? Sebab saya rasa wajar untuk penonton memahami apa dia wawasan. Macam Prof Aziz kata tadi, kita larilah daripada statistik, matematik, alright, tapi at the end of the day matematik tu masuk juga dalam FTSM, pendidikan. Tapi apa dia yang ketiga-tiga profesor ni yang di pentas ni, atas pentas ini, lihat bagaimana the future pada ketika itu. Apa yang Prof bayangkan FTSM itu ke mana pada ketika FTSM ditubuhkan? Mungkin Prof Razak? Soalan kebat ni. Memang kebat. Terima kasih Dr. Yes. So sebenarnya kalau ini yang mungkin Prof Tengku tak cerita juga, sebenarnya masa kita tubuh tu, kita nak cuba gabungkan antara sains perpustakaan dan juga library sains kan, dan juga computer sains lah. Sebab kalau rujuk UiTM, masa tu ada dua school computer sains dan juga school library sains. Sebab itu bila kita tubuh, kita panggil orang expertise dalam termasuk Prof Dato' Alimah lah. Dan juga kita ada Dr. Don Chiming, Prof Zawiyah. Itu antara orang sains. Tapi bila kita bawa nama dengan sains perpustakaan, TNC Prof Syarif tak setuju. Dan bila kita bentangkan di kementerian pun, dia kata sains perpustakaan ni nama lama lah, dia kata. Kita nak nama future. Itu yang datang Fakulti dan Teknologi Sains dan Maklumat.
Kita gabungkan, mula kita letak sains maklumat dan teknologi maklumat. Kita nak buat macam tu. Tapi Pro Syariah suruh tukar. Jadi Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Dia kekalkan teknologi. Tapi sekarang baguslah, nampak beza sikit dengan FST. Kalau tak, kita akan jadi Fakulti Sains Teknologi seperti FST. So kita letak teknologi tu, masa tu kita TNC kata kita ikut aja lah. Tak maksud tak fikir panjang pun, sebab dia janji nak tubuh aja. So kita ikut aja lah pada masa tu. Dan kita ada 4 department pada masa tu. Jadi masa tu memang kita nak melihat teknologi maklumat ni bukan perspektif matematik. Jadi kita lihat penggunaan dia. Jadi sebab tu kita pada masa ada sains komputer, kita kekal. Kita ada Jabatan Sains Maklumat, kita ambil tu. Dan kita ada satu lagi sains dan pengurusan sistem. Sains pengurusan sistem ni idea Prof. Mat Yusof lah. Dia bawa daripada London University. Idea London University, di mana Prof. Mat buat PhD kat situ, dia bawa. Dan satu lagi industri yang kita tempatkan sebahagian besarnya orang pada matematik dan statistik. Daripada Fakulti Sains dan Matematik Komputer FSMK dulu masuk ke yang diketuai pada masa itu oleh Prof. Ara. Kita panggil Prof. Ara je lah. So itulah. Jadi kita nak lihat IT ni ialah bukan satu seperti matematik. Dia merupakan gabungan semua. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kita dah tak tahu sekarang dah fokus 3 je. Kita pergi software engineering, kita dah pergi kepada cyber security dan AI. Memanglah teknologi sekarang itu dalamnya kita pun dah banyak kali berubah struktur dalamannya. Tapi macam Prof. Dato' Aziz sebutlah, kalau boleh kita kekal lah sebab dia nama yang masih kekal. Kalau kita lihat UTM pun dah berubah-ubah nama. USM aja yang dulu kekal, tapi sekarang pun saya rasa dah berubah juga. Kita pun masa kita selepas pecah pun kita hadapi cabaran juga. Pada masa itu BC suruh FTSM gabung dengan engineering. Kita dah lari pada matematik, kita suruh masuk pula engineering. Kita pernah kita lawan balik lah, diketuai oleh Prof. Dato' Halimah, jumpa BC, jumpa apa. Akhirnya kita dapat convince dia, kombi masa tu kekal berbeza. Kalau tidak, kita mungkin jadi anak engineering dan terpisahlah sebab engineering berasaskan kepada akta dia sendiri. Sedangkan kita tak ada sebelum ada TS ni, memang tak ada yang govern computing lah atau ICT. So memang kita nak sekarang ni seperti sekarang lah, insyaAllah. Terima kasih Prof. Prof Tengku dengan Prof Aziz semasa menjadi dekan, apa dia wawasan yang Prof Tengku dan Prof Aziz lihat untuk membawa FTSM pada ketika itu? Dari segi pengambilan tenaga pengajar, macam tadi Prof Razak cakap, ya, ada satu ketika kita ambil ramai tenaga pengajar at one point of time, dan kita ambil dari segi alumni yang belajar di FTSM lah kiranya. Tapi semasa Prof Tengku dan Prof Aziz menjadi dekan, apa dia yang Prof inginkan ketika itu, nampak for the future of FTSM? Okey, saya ingin sentuh sikit tentang nama tu. Mula-mula kita showkan Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat. Ya, teknologi maklumat itu kan Prof Syarif, oleh kerana dia tekan pada sains, ya. So dia showkan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, ya. Masa tu kita telah pun cerita tentang falsafah dan sebagainya, ya. Itu satu. And then wawasan ada pada awal pertubuhan itu kita cuba berpandangan luas lah, ya. Luas iaitu ICT bukan sahaja computer science, tapi dia akan berkembang dengan luasnya, ya. Maka pensyarah daripada Fakulti Sains, Matematik dan Komputer kita offer pada semua. Pensyarah statistik, pensyarah matematik, ramai. Mungkin dalam bilik ni pun ada berpindah kepada FTSM.
saya pun ditegur oleh kawan-kawan, ya, kenapa matematik join kita, kenapa statistik join kita. Oleh kerana masa itulah pandangan kita luas. Apa yang kita vision kita itu memang ternyata terjadi kini, sehingga kita pergi ke UK interview. Saya ingat interview Dr. Ibrahim di UK, dia orang accounting. Kenapa kita ambil dia kemari? Jadi masa itu tidak open up. Jadi sains komputer dalam bisnes, dalam sains komputer dan industri, ya, sains, ya, itu tertubuhnya jabatan sains pengurusan sistem. Satu lagi komputer industri. Komputer industri, ya, ada 4 jabatan, ya. Jabatan komputer industri, pasal our vision tentang inilah IR 4.0, IR 5.0 akan berlaku, ya. Tapi kita tak sebutlah IR 4.0 pada masa itu, tapi dia berlaku. Jadi 2-3 orang kita offer, bukan bidang tu. Dan macam kita engineering, ya, bidang engineering, ya, siapa tu, Prof Masri, engineering, ya, Prof Riza, okey, industri, Prof seorang lagi yang Korea tu, Rosila, and then Puan Aida, multimedia, grafik. Jadi kita dah berpandangan pasal apa? Kita pergi pada falsafah yang diutarakan, ya, proponennya Prof Syarif. Akhirnya ilmu akan bertemu di atas itu, ya, konsep of, ya, ilmu wahid, singularity. Okey, sekarang ni orang sains komputer sebut singularity. Akhirnya ilmu akan bertemu pada satu titik. Kita open up, ya, apa yang kita vision pada itu memang terjadi pada hari ini. Apa the next question tadi? Saya lupa. At this age, ya, walaupun saya, ya, 71, saya rasa macam 17. Terlupa juga. Dah menjawab dah soalannya Prof. Cuma saya kata sepanjang Prof menjadi dekan, apakah wawasan? Tapi Prof dah sebut tadi. Itulah wawasan dan dalam kertas itu, kertas penubuhan properti, kita ada 3 segi. Mungkin Prof Halimah ingat, 3 segi, iaitu knowledge, professionalism, and skill, dan di atas tu etik and spirituality. Dia ada sebut etika dan sebagainya. Itulah wawasan kita. Allah alam, tak ingat lah. Saya rasa, thank you Prof. Saya rasa memang seharusnya yang muda-muda, ya, yang ada di dalam sini, yang perlu memahami dos tiga segi tu. Saya pun tak tahu, baru tahu kali ini. Prof Aziz, masa Prof Aziz menjadi dekan, apa dia wawasan Prof pada ketika itu untuk membawa FTSM ke mana? Okey, masa saya jadi dekan, kebetulan bangunan dah siap. Prof tu duduk sekejap aja, saya masuk, kan, bangunan baru bawah tu, kan. Jadi lari daripada kolong sana. Jadi masa saya jadi, kalau masa tu saya nak suruh fakulti banyak duit sebenarnya. Biar duit begitu banyak. Jadi masa tu kita terlibat dengan penjanaan program-program dengan kolej-kolej ni, kan. Ya. Pelajar ada berapa 10,000 orang yang ambil pelajar kolej, ya. Jadi pensyarah yang marking kertas tu, satu kertas RM10. Sekali marking 1 minit, 2 minit siap dah sebab tak jawab, kan. Jadi satu subjek kalau ada 10,000, marking sebulan dapat RM10,000, banyak tu. Jadi masa tu pendapatan FTSM dengan PKP lah masa tu, ya. Jadi kita ada, saya ingat masa saya tu 1.2 juta setahun dapat gitu, kan. Masa tu banyak duit tu. Jadi ada pensyarah tu, dia nak confirm, dia kena pergi conference. Saya lulus 12,000 pergi US conference hanya untuk confirm. Hari ni jangan harap tak dapat tu kot.
untuk dia dapat untuk dapat jadi nak confirm dia kan. Jadi mewah masa tu polisi saya belanja 70%. Tinggal 30 untuk tahun depan. Masa tu kalau tak cukup kita carilah lagi. Jadi saya ingat masa tu dan saya rasa sangat bersyukur lah kot. FTSM sekarang lagi kaya. Dia bukan ada 1 juta, ada 20 juta saya dengar. Dekan senyum dia tu. Jadi banyak wang lah, bagus lah. Jadi mudah untuk kita beroperasi. Perkara kedua saya masa tu, saya ada 3 lah sebenarnya. Masa tu kita ada nak buat bangunan yang tambahan semua tu kan. Blok H ya. Kan kita buat Blok F. Yang kemudian saya masa tu ceritanya supaya bilik pensyarah bersebelahan dengan bilik sarjana dan PhD ni. Dia duduk sebelah-sebelah. Kita nak mimik yang dekat UK lah kan. Jadi pelajar tu selagi pensyarah tak balik, dia tak boleh balik. Dia kena tahan, kena tunggu. Jadi untuk menggalak pendidikan dan sebagainya lah. Tapi macam jadi jugalah rasanya sebahagian tu kan. Jadi bilik siswa satu dekat dengan pensyarah. Berlakulah. Ada satu lagi yang saya rasa di samping penambahan staf dan sebagainya, yang saya tak tahu dah berlaku atau belum lah. FTSM ni menjadi rujukan kerajaan. Jadi ke tidak? Saya tak pasti. Kalau saya cakap terus, contohnya katakan, kalau nak kata kita hebat dengan AI sebagainya, bila penubuhan fakulti AI, kerajaan pergi ke mana? UTM ya? UTM. Jadi kita bahagian tu, saya tak tahu. Ini tanggungjawab dekan sekarang kok kena. Kita kena cari, saya rasa, bila kerajaan ada sesuatu hal, dia akan tengok FTSM, tengok UKM, FTSM lah. Mana dia cari kita? Yang itu saya rasa tak sampai lagi kot. Itu cerita dulu dah. Supaya kita jadi rujukan immediate daripada kerajaan kepada kita. Jadi tak tahu bidang apa dan sebagainya. Ni terserah pada generasi sekarang lah agaknya. Kalau dapatlah kita sebut tu, contoh dulu masih ada Prof Ibrahim Prof Datuk Ibrahim Komoh, kalau pasal earthquake dan sebagainya, ya, tu cari dia dulu. Dia yang Prof Ibrahim kan, cari dulu. Tapi perkara ni boleh berlaku dengan adanya personality yang berkenaan tu. Siapa dia? Itu yang kena pasti. Dia akan bergerak secara individu atau grup. Jadi nak bidang apa? Supaya dan pada masa yang sama, of course lah, network politik dan sebagainya kena kuat lah kan. Bila dia buat decision UTM, tentulah ada perkara lain juga yang mempengaruhi decision kerajaan kan. Jadi kalau dapat tahap tu, saya rasa sangat cemerlang lah kita ni. Sekarang dah cemerlang, nak naik lagi dekan jadi insyaAllah saya rasa apa pun perjalanan FTSM ni sangat bagus lah sekarang ni saya rasa. Dengan pencapaian luas ke seantero dunia ni, saya rasa sangat-sangat bagus. Dan saya pun rasa bangga datang jauh ni. Datang, insyaAllah kalau panggil tu datanglah. Kalau jamuan-jamuan hari tu, hari apa tu, tak datanglah jamuan alumni tu, tak dan. Ada di tempat lain. Terima kasih. Terima kasih Prof. Prof telah menyentuh dan memberi cabaran ya kepada ahli-ahli fakulti sekarang. Saya rasa itu satu cabaran yang baik yang perlu kita ambil kira. Tapi saya nak bergerak sedikit ke arah perubahan masa. Okay? Seperti Prof Aziz kata tadi, FTSM sudah cemerlang. Banyak kejayaan yang telah diberitahu oleh Prof Dekan, ya, oleh Dekan FTSM mengenai bukan sahaja dari segi penjanaan, daripada segi ada juga kita punya tenaga pengajar yang menjadi top 2% scientist. Prof Sawani ada di situ, ya, dia adalah salah seorang, ya, dan ada juga kejayaan-kejayaan lain yang mana yang dipamerkan di booth. Ya, di booth, di parking depan tu, nanti Prof bila ada masa boleh lihat segala kejayaan pingat, apa juga program yang telah dibuat. Tapi sebenarnya Prof Razak, Prof Tengku, Prof Aziz semua pernah berkhidmat di universiti luar atau bekerja sama dengan orang luar. Ya, jadi untuk selain daripada cabaran yang diberikan oleh Prof Aziz tersebut kepada ahli fakulti, right, apa dia perbezaan ataupun ke manakah FTSM boleh bergerak ke hadapan?
apa lagi yang boleh dilakukan. Prof Aziz tadi dah cadang satu, kita kena ada satu figura, okay, one figure that will be able to present the faculty kepada pihak kerajaan ataupun membuat satu projek mega kerajaan. Itu satu. Tapi selain daripada itu, sebab saya lihat ketiga-tiga prof ini, mereka semua mempunyai wawasan. Kalau kita dengar daripada sejarah mereka tadi, they have done everything yang orang tak terfikir. Orang tak fikir lagi IR 4.0, dia dah fikir walaupun terma itu tidak ada. Ya, jadi saya minta pandangan daripada Prof Razak dan juga Prof Tengku serta Prof Aziz. Siapa mahu mula dulu? Prof Razak? So nak cakap masa depan pun kita orang ni pun dah 70-an ya. Kecuali Dato' Prof Aziz saja yang masih muda lagi. Dia dua orang ni masih bertenaga lagi. Masih di UMT, masih di UIA. Saya je dah duduk kat rumah banyak. So untuk fikir masa depan ni memang ICT ni, bidang ICT sekarang ni memang mencabar. Sekarang ni kalau kita dengar di luar orang sebut AI. Sedangkan masa tu masa penubuhan KAIT, masa tu Prof Dato' Aziz jadi dekan, kita tubuhkan KAIT. Masa tu bermula dengan data mining aja, tapi akhirnya Prof Aziz pilih nama KAIT. Instead of data kita ambil nak lambda ke dan sebagainya. Kemudian kita tubuhkan Softam. Itu pun dulu idea asal pun daripada Dato' Aziz juga, bidang dia software engineering. Dan kita fikir masa itu kekuatan research kita ada 3 kumpulan besar. Satu lagi visual informatik, yang pada itu kita bermula pada awal lagi untuk kita tubuhkan satu institut di peringkat universiti. Itu dia tubuhnya IBI pada masa itu untuk mewakili fakulti dalam satu bidang yang di peringkat. Kita banyak institut kerana FTSM ni sama lahir dengan Lestari pada tarikh yang sama, iaitu 1 Oktober juga di Lestari juga ditubuhkan di UKM. Jadi umur kita dengan umur Lestari bidang dia, kita patut bidang dia. Jadi itu kita nampak satu, cuma kita belum lagi keluar universiti. Kita tidak ada lagi FTSM ke yang meneraju luar universiti. Kita banyak ekspor orang daripada keluar. Kita ekspor Prof Yusof ke OUM, Prof Tengku UPNM, UIA, Prof Aziz kepada kita banyak ekspor saja. Berbanding dengan kita menerajui. Betul-betul kita tubuh satu institut yang boleh menunjukkan kekuatan kita. Tapi kekuatan kita ialah kita tak mungkin jadi master of none. Kita tahu semua tak mungkin. So lebih baik kita ada satu bidang yang betul-betul kita serlahkan. Kalau kita rasa cyber security ialah satu bidang terkini sebab orang bincang pasal security, tapi sekarang dua itulah yang banyak dibincangkan, AI ataupun IR 4.0. Ada 8 atau bidang yang di bawah IR 4.0. Kita concentrate ke situ. Tapi bawahnya, landasannya mesti kita ada semua sebab kita tak mungkin bercakap tentang programming saja. Kita tak mungkin, kita kena lihat daripada mula sampai habis. Span dia lah. Daripada kita mula fikir apa je yang kita nak buat sesuatu software sehinggalah kepada design user interface bila orang guna. Supaya pengguna merasa experience yang, so kita kena range tu kita kena ada semua. Itu sebagai asas kepada IT lah. Skill tu mesti ada semua. Saya rasa itu cukup. Okay. Prof Tengku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Di UKM
kita punya moto apa, mengilham harapan, mencipta masa depan. Ya, the word mencipta masa depan itu very strong. Ya, we invent the future. We shouldn't predict the future, but we should invent. Very positive, very aggressive. Dan UKM dikenal juga sebagai Universiti Wataniah, memperjuangkan bahasa Melayu. Bila saya pergi ke Universiti Pertahanan, UPMM, Universiti Penak Nak Mampus, UPMM itu sudah mengatakan Universiti Penak Nak Mampus kerana dia kena buat to get a degree 4,800 hours of learning. To be commissioned 11,000 hours of military training. Ya, dia Universiti Askariah. Dia punya tagline dia di leaders of character. Jadi sampai bila-bila student akan ingat the end state of the student, ya, hasilnya ada leaders of character. Leader of character, dia ada knowledge, graduate, dia commission sebagai askar, dia ada sukan, dia ada black belt, karate dan sebagainya, dia boleh jadi imam dan dia jadi ladies and gentlemen. Itu UIA pula, dia tagline dia rahmatan di alamin, ya, garden of knowledge and virtue. Ada dalam sebuah taman ilmu dan kebaikan dan sebagainya. Semasa saya di fakulti KICT, kita coin satu motto, code to heaven. Coding, code to heaven. I write correct and elegant code. Okay, I live by professional code. There is systemic way to heaven. Jadi sampai sekarang that motto digunakan dan diproduce stiker. So I think FTSM perlu fikirkan satu motto sampai bila-bila student akan ingat. Okay, di Royal Military College, ya, dia ada motto dia, pintu gerbang dia, home of future leaders. Jadi everyone want to be leaders. Contohnya Syed Saddiq. Okay, dia good leader and ramai kita punya ada menteri, ada MP dia daripada RNC. Itu satu, ya. Bermakna kita kena coin sesuatu yang student itu ingin mencapai the end state of our student. Ingat, Prof Aziz, ada tambahan lagi? Yang akan datang tu saya dah sebut tadi, tapi sebab ni proses pengkesahan, saya rasa kena sebut kat kisah ni. Kisah yang menarik. Pada satu ketika kita pelajar-pelajar kita menyertai pertandingan pengaturcaraan oleh ACM di Taiwan. Jadi walaupun kita kaya masa tu, kesusahan mencari dana untuk pergi ke Taiwan ni, kita berusaha dah dapatlah. Kita bawa 10 orang pelajar saya rasa dan 3 orang pensyarah. Dr. Majan, ya, Prof Razak, ya, dan saya. Kita 3 orang kan? 3 orang pensyarah. Pelajar ada, dan kita berusaha dapatlah. Jadi kerana nak bersama dengan pelajar ni, kita nak duduk hotel mahal, ya, tinggi di Taiwan. Prof Halimah tahulah Taiwan ni kan tempat biasa beliau bertandang. Jadi akhirnya kita dapat bilik asrama, bilik besar, 2 bilik besar. Tapi kita ada 12 orang lelaki, pelajar 9, pensyarah orang dewasa 3, pelajar perempuan seorang je. Macam mana ni? Jadi kita decide, biarkan pelajar lelaki perempuan ni, kita tak percaya. Kan? Kau nak bagilah. Tak berapa percaya. Tetapi kalau dibiarkan pensyarah 3 orang dengan pelajar perempuan seorang, lagi tak percaya kata. Jadi
Jadi akhirnya kita pun berhimpit-himpit lah 12 orang pelajar lelaki ni duduklah, pelajar dan pensyarah lelaki ni duduklah satu bilik. Yang perempuan seorang ni duduklah sendirian di sana. Dan kita jadikan bilik dia bilik masak Maggi. Sebab makan sana agak susah kan. Jadi kita di sana kita berpeluanglah makan daging-daging yang kita tak boleh makan sebab dia vegetarian kan. Kita cubalah makan semua rasanya. Kita try lah rasa begini, rasa begitu. Tapi ada seorang pelajar kita, pelajar dewasa, kesian kat dia. Dia nak masuk restoran, dia bau dia dah nak muntah. Jadi dia terkeluar daripada restoran setiap masa lah kalau kita pergi. Tak boleh makan. Siapa nama dia? Saya lupa nama dia. Cikgu dewasa. Jadi itu kisah yang sangat menarik. Jadi tadi peringkat awal ada gambar satu yang saya duduk dengan dua pelajar tu. Pelajar wanita yang tu dah seorang dan Chinese ada seorang tu. Jadi masa tu kita pergi terlibat dengan program ACM di peringkat antarabangsa. Jadi dia kan saya nak sampai kepada maknanya kita kena beri peluang pelajar kita ni bergerak ke sis duit banyak ni. Hantarlah mereka berpeluang untuk terlibat di peringkat antarabangsa tu. Sangat-sangat bagus dari segi dari segi pengalaman dan moral kepada orang lain. Dan juga latihan industri kalau boleh lah. Cubalah hantar. Sebab saya dulu kita juga hantar pelajar kita sampai ke Cambodia. Of course lah kita pergi negara miskin. Barulah dia terima. Kalau negara kaya ni tak terima. Kan? Dan bila dia balik dia cukup gagah jadi. Handal dia untuk berinteraksi dan sebagainya. Itu. Terima kasih. Okey, masa sangat mencemburui kita ya Prof. Banyak kisah sebenarnya. Dan daripada apa yang saya boleh rungkaikan adalah sejarah penubuhan FTSM memang perlu kita tahu. Dan dia dimulai daripada hasrat kerajaan dan ia diterajui oleh profesor-profesor semuanya yang mempunyai pandangan luas masa hadapan. Selain daripada itu, seharusnya kita sebagai orang yang di FTSM ketika ini harus belajar daripada Prof Tengku mengenai 3 segi itu, iaitu dari segi skill yang perlu kita ada, pengetahuan, dari segi spiritualnya sendiri. Dan seperti yang Prof Razak katakan, asasnya adalah sama, maknanya semua pensyarah seharusnya mengetahui bidang tugas. Dan daripada apa yang diceritakan juga oleh Prof Tengku, kita harus invent the future. Itu adalah perkataan yang perlu kita ambil. Moto seharusnya ada yang boleh menggerakkan FTSM ke masa hadapan. Dan yang paling penting sekali dirangkum oleh Prof Aziz sebentar tadi, ukhuwah di antara para pensyarah dan para pelajar. Saya rasa itu adalah perkara yang menjadi titik kekuatan untuk fakulti bergerak maju ke hadapan. Jadi oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga profesor yang pernah menjadi dekan di FTSM, Prof Razak, Prof Tengku, Prof Aziz dan juga profesor-profesor yang duduk di atas pentas, kakak-kakak yang ada. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Masa tidak cukup. Mungkin selepas ni kita boleh duduk berborak lagi dan untuk tetamu yang hadir ada booth di luar yang boleh melihat tentang kejayaan FTSM. Saya pulangkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Yas. Terima kasih kepada panel, terima kasih kepada moderator. Dari zaman floppy disk yang besar gedebak ke dunia cloud yang tak nampak, 3 dekad FTSM menunjukkan satu perkara. Teknologi mungkin lebih cepat daripada kita sempat update software, tetapi semangat dan dedikasi fakulti sentiasa up to date dan compatible dengan masa depan. So, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cenderamata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rizwan Yaakob, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat, mengiringi yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurhizam Safi'i Muhammad Sattar, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada para panel dan moderator. Dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Aziz Deraman,
Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Teknologis Dr. Tengku Muhammad Tengku Sembuk, Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdul Razak Hamdan, dan yang akhir sekali yang berusaha Profesor Madya Dr. Yazrina Yahya, moderator forum kita. Diminta dekan, para panel moderator dan timbalan dekan Hejim untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi fotografi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada dekan atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Baik, untuk sesi fotografi seterusnya, dimohon semua yang berada di atas pentas untuk mengambil tempat bersama para peserta. Mohon juru foto naik ke pentas untuk sesi bergambar seterusnya. So kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah forum pengkisahan penubuhan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat 3 Dasawarsa Evolusi Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Saya dah bagi pihak urustia mengucapkan terima kasih kepada Dekan dan Dif-Dif Jemputan yang sudi meluangkan masa bersama-sama pada pagi ini. Majlis dengan ini menjemput semua tetamu jemputan untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan di ruang makanan jamuan Anjung Digital. Dipersilakan.